Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para penonton, para pendengar sekalian di laman web ataupun page rasmi Majalah Solusi, selamat datang diucapkan kepada rakan-rakan yang sudah menonton bersama kami, dan boleh juga sharekan link yang ada kepada rakan-rakan yang lain. Semoga insyaAllah kita akan dapat sama-sama manfaat daripada perkongsian kita pada pagi ini. Jadi kita mulakan majlis kita pada pagi ini dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Baiklah, syukur kita kepada Allah SWT kerana pada pagi ini dapat kita meneruskan sesi bicara ataupun sembang bersama kolumnis Majalah Solusi kita. Jadi sudah masuk episod yang ketiga, yang mana sebelum ini kita sudah bawakan kolumnis yang pertama, Datuk Dr. Abdul Basit, yang kedua Dr. Syamsiah, dan penghujung bulan ini, Jun, dan kita masih lagi dalam mood PKP, masih lagi berada dalam PKP. Jadi kita jemput Encik Azad yang menulis di Solusi bagi kolom urus untuk berkongsi bersama kita pada hari ini. Assalamualaikum Encik Azad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah terima kasih Encik Azad kerana sudi. Semua Alhamdulillah baik. Jadi, terima kasih Encik Azad sudi meluangkan masa bersama kami. Jadi insyaAllah moga adalah manfaatnya untuk kita yang kita kata sedang menghadapi situasi semasa sekarang, ya, PKP dan lockdown dan sebagainya. Baiklah, sebelum saya menjemput Cik Azad untuk memulakan bicaranya, saya ingin membacakan sedikitlah berkenaan dengan kita kata pengenalan ringkas, profil ataupun biodata Cik Azad. Mungkin insyaAllah mudah-mudahan ada yang kenal. Okey, insyaAllah. Jadi kita lihat sedikitlah ni profilnya. Nama beliau Muhammad Azad Jasmi, merupakan terlibat dalam bidang coaching and training, latihan, merupakan kita kata terlibat dalam banyaklah coach sesi training yang beliau telah sampaikan kepada InScan, SME Bank, saya pun tak pernah Putra Workshop Transformation, mungkin beliau akan kongsi lepas ni, HRDF dan sebagainya. Dan juga beliau terlibat aktif dalam bidang otomotif ni, dah siap dapat certified trainer lagi, masya-Allah. Ada kita kata chief instructor stunt performer, masya-Allah. Okey, dan yang terakhir, Cik Azad juga berpengalaman dalam bidang otomotif kan, sebab beliau terlibat dalam Proton Marketing and Motorsport, Head of Marketing Kia, banyak ni bahagian-bahagian kereta semua ni, masya-Allah. Mudah-mudahan adalah kita kata pengalaman-pengalaman beliau itu dapat kita manfaatkan sama, terutama untuk pendengar-pendengar rakan-rakan kita yang terlibat dalam dunia perniagaan ataupun bisnes, yang mana sekarang ni sudah pasti ada yang terkesan lah dengan PKP dan sebagainya. Jadi itu antara kelebihan ataupun kelainan yang kami cuba bawa melalui Majalah Solusi. Kita bukan sahaja fokus kepada kita kata ilmu-ilmu ataupun berkenaan dengan fardu ain dan motivasi. Kita juga bawa kolom dan perbahasan berkenaan dengan topik-topik yang dekat dengan itu, yang berada luar sikit dalam bidang fardu ain itu, mungkin seperti perniagaan, seperti tadbir urus, seperti dan sebagainya, banyaklah. Kalau kita boleh lihat dalam Majalah Solusi itu sendiri, itu semua kita susun kolom yang kita bawa melalui rebranding Solusi Reborn kita. Alhamdulillah dah sudah hampir 3 keluaran yang kita bawakan dalam branding Solusi Reborn ini, bermula daripada isu yang 138, 39 dan terkini 140. Jadi insyaAllah lah, mudah-mudahan adalah yang manfaat kita dapat sebarkan, dan kita nak jadikan Majalah Solusi ini bukan tipikal majalah agama biasa. Jadi kita kata majalah agama contemporary. Jadi itu saja kot, mungkin saya tidak perlu berceloteh panjang. Jadi tanpa membuang masa, saya bolehlah jemput Cik Azad kita bersama kita, insyaAllah. Mudah-mudahan adalah perkongsian yang kita dapat manfaatkan bersama. Silakan Cik Azad. Okay, terima kasih Alif. Terima kasih kepada Solusi dan juga Telaga Biru kerana menjemput saya. Alhamdulillah, saya rasa kita mulakan dengan bacaan umum kitab agar majlis kita dan sesi pendek kita pada pagi ini diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim.
Okay, pertama sekali, tujuan saya bercakap pada hari ini bukanlah saya sebagai seorang pensyarah ke, guru ke, mengajar ke. Saya bukan nak mengajar. Saya pasti para pendengar, para penonton di sana ramai yang lebih arif. Tapi saya dapat peluang ini, perkongsian kecil untuk saya berikan sedikit perkongsian agar sama-sama kita menilai bagaimana kita nak membuat hala tuju syarikat kita. Okay, sejak sedikit pengalaman, walaupun saya di dalam bidang otomotif, tetapi sejak 2012, 2013 saya telah melibatkan secara langsung di dalam industri coaching dan mentoring serta membuat latihan. Jadi ini memberikan sedikit sebanyak intipati kepada saya untuk membentuk usahawan dan seterusnya untuk bersama-sama dengan usahawan startup, SME dan juga growth level. Dan alhamdulillah saya juga bersama dengan Telaga Biru untuk sama-sama kita membuat transformasi. Dan apabila saya diberi peluang untuk menulis di dalam kolom urus ini, kita berbincang dengan pihak pengurusan solusi bahawa apa yang Cik Alif cakap, kita tidak melihat solusi sebagai satu majalah yang berkonsepkan agama semata-mata, kerana agama Islam adalah merupakan satu cara hidup. Jadi bila katakan cara hidup itu, kita parameter ataupun skop dan juga ruang lingkup perbincangan di dalam majalah solusi itu membincangkan hal-hal kehidupan, tetapi walau bagaimanapun kita akan terus membincangkan hal-hal kehidupan berpaksikan kepada Al-Quran dan hadis ya. So kalau tak salah saya seperti ayat An-Nisa, kalau kita ingat ayat An-Nisa ayat 29 mengatakan, Allah mengatakan bahawa wahai orang-orang yang beriman, janganlah kita gunakan harta kita dengan cara yang tipu, buat judi, rasuah dan cara-cara yang tak elok. Jadi kalau kita nak buat perniagaan, buatlah perniagaan secara suka dan tidak ada bunuh-perbunuhan. Maksudnya di sini kalau kita tengok ayat An-Nisa ayat 29 ini, kita nak buat perniagaan kita, perusahaan kita, apa saja yang kita bangunkan dengan cara yang betul, berpaksikan Al-Quran dan hadis. Jadi, berdasarkan konsep sekarang ni, kenapa saya pilih tajuk Decision for Driving Growth? So, Alif, kalau Alif boleh tunjukkan slide. Pagi ni saya nak buat sedikit kelainan, walaupun saya bercakap, saya ada sedikit slide supaya para penonton boleh melihat sedikit slide untuk memudahkan kita faham. Okey Alif, kita boleh pasang slide sekejap Alif? Okey, sekejap ya. Saya Okey, terima kasih. Okey, saya pilih tajuk pada hari ini adalah berkonsepkan kepada business re-engineering. Maksudnya di sini, kalau sebelum March 2020, sebelum tu kita tak tahu apa itu COVID. Okey, kita tak tahu apa COVID dan bila bermulanya March tahun 2020, kita diberikan satu tsunami situasi yang baru, iaitu COVID. Dan semua bercakap tentang norma yang baru, keadaan yang baru. Dan kita menganggap COVID tu mungkin berlaku pada Mac 2020 sebagai selsema. Mungkin 3 bulan, 4 bulan akan tamat. Tetapi kita tengok sekarang ni, bagi saya kita buat full page ya, full page. Okay, full page. Okay. Okay, di sini ya. Ni ayat saya masukkan ayat An-Nisa yang tadi ya. Cuba tengok. Okay, apabila kita katakan, pergi next page, Alif, next page. Tak keluar. Kat bawah. bawah. Bukan, pergi page yang kedua. Page kedua ya. Ni. Boleh keluar. Okay. Okay, saya stop kat sini. Okay, apabila kita mengatakan bahawa COVID dulu kita mengatakan, apa dia kita mengatakan kat COVID? Kita mengatakan COVID ini satu norma yang baru. Tetapi sekarang COVID bukan norma yang baru. Inilah normanya. Okay, Alif, kalau boleh Alif tekan yang slide presentation tu, yang besar tu. Dia bukan normal view, slide view. Ada kat bawah tu. So, bila kita katakan norma yang baru itu, dulu kita mengatakan norma yang baru bekerja daripada rumah, membuat meeting melalui online, kita buat pada hari ini melalui online, memakai mask, itu norma yang baru. Tapi kalau kita tengok ya, Mac 2020 sehingga Disember 2020, yang kita anggap norma yang baru itu bukan lagi yang baru. Itulah normanya. Dan apabila sekarang, daripada Januari 2021 sehingga Jun 2021, benda masih berlaku.
So apabila kita di dalam situasi COVID ini sebagai seorang usahawan, sebagai seorang peniaga, sama ada syarikat anda kecil, sederhana atau besar, kita perlu melakukan perubahan ataupun adaptasi. Sebagai contoh ya, kalau kita masuk belajar darjah 1, kita ada buku darjah 1, cikgu mengajar silibus darjah 1, cikgu mempunyai nota-nota darjah 1. Tetapi apabila kita pindah ke tingkatan 1 atau tingkatan 4, corak, landscape pembelajaran, buku-buku juga berbeza. Samalah dengan apa yang berlaku pada hari ini. So, tujuan sesi ini kita bercakap tentang business re-engineering ketika COVID. Maksudnya kita sekarang ni, perniagaan kita, diri kita, minda kita tak boleh berfikir mengatakan bahawa ini norma yang baru. Inilah normanya, inilah perjalanannya, inilah highway-nya yang baru. Jadi, saya memilih 4 segmen, 4 sektor ataupun 4 bahagian untuk kita tengok pada pagi ini. Dan tuan-tuan atau puan-puan yang ada dekat sana, tujuan saya letakkan slide ini supaya mudah melihat. Katalah kita ada satu perniagaan ya. Dahulu kita mungkin dah buat business plan, kita dah membuat marketing plan dan sebagainya. Tetapi kita menganggap bahawa COVID itu datang mungkin secara angin lalu sekejap dan akhirnya akan hilang. Tetapi kita mungkin salah dan memang kita salah pun sekiranya kita tidak membuat perubahan. So apa yang boleh kita buat pada hari ini insya-Allah? Tuan-tuan dan puan-puan kena balik duduk bersama tim tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun syarikat tu mungkin 2 orang, 3 orang, 5, 10, 20. So kita dah kena start from scratch. Kita kena menganggap bahawa inilah perniagaan yang baru, budaya pekerjaan yang baru, the way work culture kita, bisnes, cara perjalanan alignment kita juga yang baru, proses juga yang baru dan minda juga yang baru. Apa yang saya maksudkan di sini? Okey. Maksudnya di sini. Alif, boleh kita pergi next slide, Alif? Okay, kalau kita tengok budaya pekerjaan ya. Kalau dahulu kita datang meeting dengan staff kita atau kita sebagai staff, kita datang meeting berjumpa berdepan. Kita meeting vendor kita order barang dan sebagainya. Tetapi dengan beradanya satu makhluk ataupun satu situasi atau satu keadaan yang kita namakan COVID ini, it has totally changed the whole culture. Saya duduk di rumah, anda duduk dekat sana, kita meeting, kita buat ordering barang, kita terima barang. So maksudnya di sini, apabila okey, pergi next slide lagi. Apabila kita nak membuat satu perubahan di dalam usahawan, kita jangan lagi berdasarkan langsung apa yang berlaku di belakang. Kita panggil tim kita duduk pada hari ini, kita bermeeting, kita buat brainstorming. Okey, perubahan culture, bagaimana kita nak laksanakan. Kerana apabila perubahan di dalam syarikat kita berubah, klien, customer, pelanggan kita juga akan turut berubah. So kita kena melihat sudut perspektif syarikat kita dalam perspektif yang baru. Anda anggap seolah-olah aku baru nak mulakan bisnes. Bisnes aku di situasi begini. Bekerja daripada rumah, meeting daripada rumah, ordering barang begini. Kita dah tak boleh tak pakai mask. Meeting pun kena ada SOP. So anda kena berfikir, membuat perancangan segala-galanya berdasarkan COVID. Ini saya nak ingat. Ada 2 jenis syarikat. Setengah syarikat mengatakan bahawa mereka membuat perubahan adaptasi dengan COVID. Tetapi saya nak mohon tuan-tuan dan puan-puan, bukan membuat adaptasi dengan COVID. Anggaplah COVID ni akan berterusan 2 atau 3 tahun. Menurut setengah kajian di luar negara, mengatakan COVID akan stay sehingga 2023 atau 2024 sebelum, insyaAllah kita tak tahu, sebelum kita kembali kepada normal. Normal. Tetapi kita anggap at least sekurang-kurangnya lagi 1 tahun. Jadi daripada lagi 1 tahun itu, anda dah kena buat work culture yang berbeza, ordering barang yang berbeza daripada syarikat, bagaimana keadaan kita di sana. Itu yang saya nak tekankan di sini. Jadi, apa yang tuan-tuan boleh buat di sana? Okey, Alif, boleh kita pergi next page, Alif? Di dalam pembudayaan pekerjaan. Pembudayaan pekerjaan ini perlulah kita selaraskan mindset daripada staff kita untuk diri kita sendiri,
perlulah kita align bahawa inilah jalannya, inilah pekerjaannya dan inilah cara kita bertindak. So, berbalik kepada business re-engineering. Apa yang perlu kita buat? Kita kena menganggap bahawa perancangan perniagaan kita merupakan seolah-olah satu ways. Kalau kita nak bergerak contohnya daripada Kuala Lumpur, nak pergi ke Johor Bahru. Selain daripada highway, mungkin kita nak ada pergi tempat lain. So, kita perlukan ways. Kalau dahulu kita mengatakan, okey, inilah highway. Highwaynya kita tahu ada signboardnya. Itu adalah jalan bukan COVID. Tetapi dengan adanya COVID, kita tak boleh ikut highway lagi. Kita kena ikut jalan-jalan lain yang mungkin kita tak tahu. So we need ways. Jadi di dalam perniagaan atau di dalam sebarang usaha anda dalam konsep keusahawanan, kita perlukan satu direction, hala tuju. Dan hala tuju ini perlulah anda duduk sekali dengan tim anda. Marketing team ada caranya berbeza, HR, finance-nya, supply chain-nya, ordering-nya, itu dari segi internal ataupun dalaman. Tetapi apabila kita berniaga, kita tidak berniaga dengan diri kita sendiri. Kita ada supply chain ataupun rantaian nilai, ordering barang daripada syarikat lain dan kita kena melihat diri kita. Di dalam bisnes kita ada 3 sektor ya. Apakah 3 sektor itu? Yang pertama, sama anda deal dengan client directly. Yang tu kita panggil business to consumer. Anda jual directly kepada end user. Itu B2C. Business to consumer ataupun business to customer. Yang kedua adalah business to business. Contohnya saya menjual barang bukan kepada pelanggan. Saya menjual barang kepada pemborong. Saya menjual barang kepada stokis. Saya menjual barang kepada mungkin agent. So anda tak deal directly kepada end user. Yang tu business to business. So yang ketiga, B2G. Business to government. Ada syarikat-syarikat yang hanya mengambil projek tender, hanya mengambil projek-projek kontrak daripada government ataupun agensi kerajaan ataupun swasta. So, jadi benda-benda ini akan merubah apabila berlakunya COVID, konsep tendernya berubah. Apabila dengan keadaan COVID, konsep nak pergi buat tender briefing berubah, konsep nak membuat supply chain juga berubah. Jadi ini yang saya rasa kita patut duduk bersama-sama dengan tim kita untuk membuat alignment. Alignment ni hala tuju yang baru. Macam mana cara bekerja? Macam mana kita nak buat proposal kita baru? Ordering barang, sebut harga, invoice, berapa lama credit term. Jadi benda-benda itu akan berubah. Sekiranya kita masih berpaksikan kepada konsep-konsep awal, dah tak boleh. Dan memang ini tak boleh. Apa-apa pun tak boleh. Bukan kata benda itu salah tetapi tidak sesuai. So jadi saya mengambil 4 area ini. Alif, boleh kita pergi kepada next stage Alif? Next page. Yang saya katakan work culture, business realignment, business process dan juga minda ini perlu kita berubah. Okey. Ada persoalan yang sering berlaku. Banyak usahawan-usahawan kita, bukan semua ya, banyak usahawan-usahawan startup yang baru bermula. Usahawan startup ini yang biasanya kita katakan daripada kurang daripada 1 tahun sehingga 5 tahun. Mereka boleh atau sehingga 3 tahun kita boleh anggap sebagai startup. Mereka membuat business plan ataupun mereka membuat plan perniagaan. Tetapi bila yang mereka buat? Biasanya mereka membuat plan perniagaan ini hanya untuk submit loan. Loan dekat MARA ke, dekat agensi kerajaan ke, dekat bank. So maksudnya business plan ataupun perancangan perniagaan dibuat semata-mata nak dapatkan loan. Tapi selepas dapat loan, perjalanan perniagaan, perjalanan syarikat, perjalanan organisasi itu berjalan tidak mengikut struktur yang sebenar. Kerana kita mengikut konsep ad hoc. Hari ini jalan, jalanlah. Hari esok jalan, jalanlah. So apa yang penting sekarang ini, kita kena berpijak di bumi yang nyata dan kita kena faham apakah itu tujuan business plan sebenarnya. Bila kita katakan business plan ini, saya tak nak ambil area yang besar kerana masa kita dalam 1 jam. Anda lihatlah 4 kawasan ini ataupun 4 sektor ini. Work culture kita bagaimana?
lebih cepat ke, masuk kerja bagaimana ke, apakah skop pekerjaan tugas-tugas masing-masing. Apabila kita duduk di rumah, kita tak boleh nak berjumpa face to face. So kita kena monitor staff kita. Kita monitor mungkin orang bawahan kita sebagai seorang usahawan ya, contohnya. So kita kena ada cara supervisory, konsep apa, format bagaimana. Itu satu. Yang kedua, dari segi structure kita. Structure kita adalah reporting. Dahulu mungkin reporting kita berbentuk vertical, banyak reporting, konsepnya red tape. Tapi sekarang ni bagaimana cara realignment dan perjalanan bisnes kita bagaimana, arah tuju kita, kita punya income kita. Businessman ni akhirnya yang penting bottom line. Apakah bottom line itu? Cakaplah strategi apa pun, yang penting dia nak tengok dollar and cent, keuntungan syarikat dan pendapatan syarikat. So bila kita bercakap tentang structure realignment, kita lihat balik business model. Apa itu business model? Saya dengar orang cakap business model itu, business model ini. Apakah itu business model? Business model adalah kita tanya balik kepada syarikat kita. Bagaimana syarikat aku survive? Bagaimana syarikat aku mendapat duit? Adakah aku menyewa barang? Adakah aku menjual barang? Adakah aku menjual barang kepada consumer ke? Menjual barang kepada agent ke? Kepada sekolah ke? So kita kena tengok pendapatan kita daripada mana. So apa yang saya cuba share pada hari ini, bukan saya ajar, anda mungkin lebih pandai, tapi saya cuba share. Yang dah tahu tu, anggaplah ini sebagai satu peringatan saja. Yang tak tahu tu, alhamdulillah, anda boleh cuba apply. So apa yang kita buat hari ini kita panggil business diagnose. Apakah itu business diagnose? Kita pergi kepada doktor, doktor kena check dahulu. Kita panggil diagnose badan kita. Kita health check. Gula kita bagaimana, adakah buah pinggang kita okey, adakah tahap jantung kita sihat tak sihat. Doktor tak boleh simply bagi ubat. Dia tak boleh simply cakap makan ini, makan ini. Kita kena buat health check dahulu. So business diagnose adalah merupakan business health check. Kita check tahap kesihatan syarikat kita. Apabila kita check tahap kesihatan syarikat kita, kita akan tahu, okey, dekat sini kekuatan syarikat aku improve lagi. Dekat sini mungkin ada kelemahan. Then have to get rid of the weaknesses. Kita kena bangunkan kelemahan kita. So ini adalah area yang simple dalam masa 1 jam insya-Allah bersama solusi. Dan ini bagi saya solusi cukup baik apabila kita mengambil perspektif membantu usahawan. Jadi anda buat your own diagnose. Anggap seolah-olah anda ni doktor lah. Doktor check balik diri kita. Okay, work culture kita bagaimana? Anda buat dua benda, compare. Sebelum COVID, iaitu daripada sebelum Mac 2020, Mac hingga Disember, apa yang berlaku dan sekarang anda buat apa? Adakah ada perubahan dari segi budaya kerja? Itu pertama. Yang kedua, structure realignment. Pendapatan anda. Sebelum COVID, adakah anda mendapat income yang bagus? Kalau masih maintain dengan bagus, COVID, no problem, teruskan. Tetapi, sekiranya anda terkesan, you have been badly or severely impacted dengan keadaan COVID ini, jadi kita kena buat perubahan. So kita kena cari sumber-sumber income lain yang boleh membantu mengukuhkan kita punya syarikat. Itu business structure realignment. Next, business process. Apa benda business process ni? Okay, ordering barang, nak supply barang, kita nak luruskan bajet. Kadang-kadang kita nak buat telefon lambat ke, kita nak kena call staff kita ke. So proses tu perlu diubah kerana sekarang ni kita lebih kepada online, lebih kepada virtual dan ordering barang pula mungkin lebih lambat kerana sekarang ni dengan keadaan COVID dan sebagainya, and kita tak tahu apa yang akan berlaku selepas lockdown ini. So benda-benda business proses juga berubah. Kita bukan buat bisnes sendiri. Kita ada vendor kita ada logistik kita nak supply, kita ada tempat kalau jual F&B, dah terhad dah sekarang ni. So apa benda yang perlu kita buat? Dan nombor 4 adalah transformasi minda. Minda ini amat penting kerana kita kena beritahu pada diri kita dan juga staff kita, keluarga kita, vendor-vendor kita, apakah yang akan berlaku. Kerana ramai yang kita tak tahu, saya pun tak tahu, tuan-tuan pun tak tahu.
dunia ini akan berubah. Kita tak tahu apa akan berlaku. PKP mungkin lebih teruk numbernya, tetapi kita dah kena change our mindset bahawa inilah pergerakan baru syarikat aku. So sebagai usahawan, kita nak make sure bahawa bisnes kita sustain atau berterusan. Tetapi sekiranya kita tak mampu buat begitu, kita tutuplah bisnes kita. Sebab tu kita kena duduk dengan staff kita. Walaupun kita owner, kita janganlah sombong mengatakan, akulah yang buat bisnes ni. Dah 30 tahun, dah 40 tahun. Ingat, Allah beri kelebihan manusia masing-masing. Walaupun kita owner, walaupun kita founder, kadang-kala staff kita yang baru tu mempunyai idea yang lebih bagus. That's why kita kena bermuzakarah, duduk, berbincang, brainstorm, tanya A, Mr. A, Miss B, C, Puan apa, semua cakap, apa idea kamu? So kita duduk dan berbincang. At the end of the day, bagi saya, sebagai seorang usahawan, owner usahawan, bos mungkin anda panggil, you are not managing the company. Anda tidak manage syarikat anda. You are managing the people and the people are managing your company. Anda kena menguruskan insan-insan, individu-individu di syarikat anda dan mereka lah yang menguruskan syarikat anda. So ingat, you don't manage the company, you are managing the people and your people are managing the company. Jadi, minda itu penting. Kita kena melihat pandangan mereka, cadangan mereka, baru benda tu boleh dijalan. Kerana apabila staff kita ada sense of belonging, apabila staff kita mengatakan bahawa okay, idea aku tu dia dengar, kawan pun kata idea aku, combine dengan idea bos, improve, barulah mereka rasa bahawa we have the sense of belonging in this company. Barulah wujudnya loyalty. So ini merupakan satu pembentukan pembudayaan yang sihat. Sekiranya bos mengatakan bahawa A, B tanpa mahu mendengar, itu agak-agak sedih dan menyusahkanlah kerana tidak ada sense of belonging. Okey Alif, boleh kita pergi kepada slide yang number, sekejap kita pergi slide, nak pergi slide number 6, slide number 6. Di bawah strategi. Belakang sikit. Ada yang ada bicycle tu belakang. Atas sikit Okey, stop sini. Okey, di dalam pembentukan strategi, apabila kita di zaman COVID ataupun dalam musim COVID ini, ada 3 benda yang saya cuba sarankan kepada para pendengar dan juga penonton Solusi. Sama ada kita boleh buat strategi ini untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk syarikat kecil kita, syarikat besar kita ke, ataupun kita tak ada syarikat, kita ada jabatan kita pun, masih boleh. Kita mungkin menjadi ketua jabatan, ketua unit, ataupun kita tidak menjadi ketua, kita masih baru masuk bekerja, tetapi kita perlu ada strategi. Strategi ini saya pecahkan kepada 3, iaitu pertama kita reset strategi kita kerana keadaan kita juga dah berubah before COVID dan juga COVID. Seterusnya kita kena buat reformat. Reformat ni apa benda reformat? Macam surat lah. Surat rasmi formatnya berbeza, surat tak rasmi formatnya berbeza, surat nak tulis cintan-cintan berbeza, surat nak tulis hari jadi kad ke berbeza. So business juga ada formatnya. Perjalanan format business kita. Siapa kita punya target market, sasaran kita, harga kita barang, keuntungan ordering dan sebagainya. Yang itu yang kita panggil reformat lah. Kerana harga juga mungkin berubah, costing juga mungkin berubah, logistik masa juga berubah. So banyak berlaku perubahan. Dan dengan berlakunya perubahan-perubahan ini, maka kita sebagai sebuah syarikat, pemilik syarikat, ataupun kita sebagai individu yang bekerja, kita perlu reformat balik perjalanan hidup kita, perjalanan organisasi kita, sama ada besar, kecil ataupun unit kita. Dan akhirnya business model. Yang ni in particular kepada usahawan lah. Jika sebelum ini, business model kita ataupun income yang masuk kepada syarikat kita mungkin 1 atau mungkin 2, jual dan sewa dan sebagainya. So apabila berlakunya COVID, sebaik-baiknya kita cuba memperluaskan ruang dan peluang kita untuk mendapatkan income.
Saya bagi contoh yang kecil ya. Katalah kita sebuah syarikat menjual produk. Sama ada menjual produk buku ke, makanan ke, ataupun membuat tuition ke dan sebagainya. Kita hanya melihat income kita datang daripada mungkin jualan buku, mungkin tenaga kita membuat makanan, menjual. Satu lagi kita juga melihat sebagai satu guru tuition yang contohnya. So dengan keadaan-keadaan COVID ini berlakunya satu kekangan pendapatan. So apabila kita kata membuat business model, kita kena melihat pula. Kita kena buka, duduk bincang. Kalau kita nak sewa, apa benda kita nak sewa? Adakah produk saja? Ada kata kita boleh buat latihan. Kita punya idea latihan cara masak. Kalau guru tuition, selain daripada guru tuition, kita boleh buat apa lagi? Kita mungkin boleh buat online modul untuk kita jual e-book dan sebagainya. So benda-benda ini perlu diambil kira. So bila katakan review business model, kita kena melihat business model bagaimanakah memberi pendapatan kepada syarikat kita. Dan pendapatan-pendapatan itu mempunyai strategi yang berbeza. Menjual buku keras ataupun e-book berbeza. Membuat tuition online juga berbeza. Membuat satu tuition yang mempunyai modul yang ada record di dalam YouTube ataupun ada online tetapi kena subscribe, kena bayar juga pun berbeza. So benda-benda ini perlu dilihat dengan lebih halus. Maksudnya you have to define lagi business model. Tapi saya tak nak sentuh secara detail. Cuma sekadar tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar hari ini, at least kurang-kurangnya melihat bahawa bagaimana aku nak reset balik bisnes aku nak cuba reformat bisnes aku atau aku nak mencari new business model. Ini penting. So di dalam apabila saya membuat business advisory dan coaching biasanya, kita akan duduk, kita deep dive bersama dengan usahawan-usahawan kita, bagaimanakah kita boleh lebarkan lagi business model. Dan pada masa inilah kita kena link balik. Yang saya cakap tadi, tambah ada 3 ya. Business to consumer, business to business, business to government, ataupun business to private sector yang besar. So kita kena melihat, adakah kita menyentuh peluang-peluang ini? Selama ni kita buat tender saja, tapi adakah kita membuat non-tender? Ataupun selama ini kita kurang tender, adakah kita kena buat benda lain? So, bila kita business model ini, kita kena duduk dengan tim, biasanya tim sales dengan marketing, dan duduk juga dengan finance kita untuk melihat. Kerana costing untuk business model yang berbeza mempunyai tahap keuntungan yang berbeza. Kos mungkin sama, tetapi keuntungan berbeza kerana logistiknya berbeza, marketingnya berbeza, cara kita nak approach customer juga berbeza. Customer government berbeza dengan customer one-to-one. Customer one-to-one berbeza sekiranya kita nak pergi kepada business to business, mencari agent dan sebagainya. So hal-hal ini penting untuk kita lihat. So itu sedikit sebanyak tentang strategi yang boleh kita lihat. Okey. Alif, kalau boleh kita pergi next page Alif, yang tadi yang saya tunjukkan satu persatu tu. Pergi lagi. Yang ada yang warna putih tu. Okay, this one. Okay, saya cuba mengambil peluang dalam masa yang singkat ini. Saya nak tunjukkan yang ni kepada tuan-tuan dan puan-puan, mungkin adik-adik atau abang-abang, datuk dan Tan Sri dan sebagainya. Yang dah berpengalaman tu saya pasti dan yakin bahawa mereka dah arif tentang ini. Tetapi apa yang saya cuba tunjukkan ini mungkin ada yang belum pernah dengar, mungkin ada yang belum tahu bagaimana yang kita panggil BPR. Business Process Re-engineering. BPR itu Business Process Re-engineering. Bagaimana kita nak re-engineer, bagaimana kita nak mengolah semula perjalanan syarikat kita. So saya cuba membuat ada 5 fasa ini ataupun 5 tahap yang mungkin tuan-tuan boleh tengok, nak snapshot ke, nanti duduk bersama-sama dengan syarikat anda, dengan tim anda. Saya mungkin tak boleh nak terangkan sini dengan lanjut, tetapi sekiranya ada usahawan-usahawan yang berminat untuk mengetahui dengan lebih lanjut, nanti boleh kontak pihak Selusi dan insya-Allah mereka akan kontak saya. Saya cuba bantu setakat mana yang saya mampulah insya-Allah. Okey, cuba kita lihat ya satu jadual ini untuk pengetahuan para penonton sekalian ya. Pertama, apabila kita cakap diagnose tadi,
ataupun kita nak melihat kesihatan syarikat kita, kita kena konsep understanding, memahami. Samalah juga kita memahami badan kita. Badan kita ni bagaimana? Tahan panas ke, tak tahan panas ke, darah tinggi ke, kencing manis ke, tahap kolesterol bagaimana. Adakah kita buat benda tu? Kadang-kadang benda tu pun kita tak buat. Samalah dengan syarikat kita. Ada kalanya syarikat tu dah 10 tahun ataupun 15 tahun, kita tak pernah buat pun business health check. Kita menganggap syarikat kita berjalan okey, macam tak ada apa-apa. So kita tak pernah check jabatan ni bagaimana, unit ni bagaimana, so apa yang berlaku. So fasa yang pertama, cuba kita define ataupun membuat pemahaman dahulu, understanding. Okay, kita tengok business understanding. Lepas tu kita kena initiate ataupun kita kena cuba buat sesuatu dengan perubahan yang baru. Okay, sekarang ni dah COVID, Jun 2021. Syarikat aku ni nak bergerak bagaimana? Jun sampai Disember mungkin masih sama. Masih ada PKP ke, mungkin tak ada lockdown, mungkin ada ad hoc lockdown. So bagaimana syarikat kita nak bergerak? Visi kita, misi kita berbeza, adakah staff kita masih perlu melakukan benda yang sama ataupun masih kena buat multitasking. So benda-benda itu sering bermain di fikiran para usahawan. Sebab kita kadang kita tak tahu, kita menganggap bahawa baggage kita, peluru kita yang sedia ada itulah kita nak pergi berperang. You are fighting a new battle now. Dulu tidak ada COVID. Sekarang ni kita punya musuh, sama ada kita panggil musuh ataupun situasi, kita tidak boleh menggunakan peluru yang sama, bom yang sama, strategi yang sama, which is wrong. Kita kena menggunakan strategi berbeza, peluru yang berbeza, mungkin bom yang berbeza. Jadi itu maksudnya kita kena buat strategi. Selepas fasa 2, iaitu fasa initiating, then we program our company, we program the whole bunch of our staff untuk melaksanakan prosesnya. So kita kena program dulu. Macam komputer, kita beli komputer baru, kita rasa komputer ni boleh pakai, tak boleh. Kena masukkan application, kena masukkan software, kena buat some programming, barulah komputer kita boleh on, ada Microsoft Excel, Microsoft Word dan sebagainya. So we need to reprogram the whole organisation. Fasa yang keempat, fasa ini lepas kita program, kita membuat tahap-tahap data, kita tahu data dulu dan sebagainya, boleh tengok kat sini. Barulah kita boleh nak cuba transform. Transform tu kita nak membuat satu transformasi, satu evolusi, satu pembaharuan. Ingat, mula-mula saya cakap, business is all about dollar and cent. Anda tak ada duit, anda tidak dapat pendapatan, matilah syarikat kita. Pendapatan kepada syarikat ini umpama darah di dalam badan kita. Kalau badan kita tak ada darah, kita makin lemah dan kita mungkin pitam dan seterusnya, mungkin kita meninggal dunia. So same goes with the company. We need to have income. Sebab bila ada income, itulah business model. Tapi saya dah cakap tadi, kalau masih ingat, business model kita perlu dipelbagaikan. Jadi barulah mendapat income yang berbeza untuk meningkatkan tahap pendapatan kita. Okay, setelah kita membuat transforming, fasa kelima adalah kita implementkanlah. Kita membuat implementasi, realisasi. Tapi ingat ya tuan-tuan dan puan-puan dan para penonton solusi sekalian. Dunia ini bukanlah perfect. Perfect hanya dekat syurga. Kita buat benda ini bukan menjanjikan perfect smooth. It won't be a very smooth sailing. Masih akan ada hiccup. Masih akan ada terbantur isu sana dan isu sini. Masih ada. Samalah kehidupan kita. Kita jaga badan ke, kita baca buku bagaimanapun, hari-hari akan ada isu sana dan isu sini. Samalah juga dengan apa yang berlaku dekat syarikat. Tetapi, sekurang-kurangnya, kita dah pre-prepared. Kita dah membuat perancangan, kita dah melihat apakah plan A, plan B dan plan C. Jadi sekiranya berlaku apa-apa, at least kita dah ada cushion, kita dah ada backup plan. Tetapi sekiranya kita tidak membuat perancangan begini, apa yang berlaku kelak akan memberi impak yang buruk kepada syarikat kita. Contohnya kita naik satu tempat yang tinggi, tidak ada cushion, kita jatuh, habis, berdebuk, bam. Tetapi ini kita nak naik ke tinggi tapi kita letak mungkin cushion, kita pakai tali keselamatan. So inilah analogi-analogi yang saya berikan supaya para penonton pada ini boleh faham. Perancangan perniagaan ini adalah penerusan kehidupan syarikat.
Samalah juga kehidupan kita. Akan ada sakit demam. Syarikat pun sama. Tapi sekarang ni kita mengalami, kebanyakan rakyat mengalami satu impak yang buruk. Sakit syarikat yang keterlaluan disebabkan COVID kerana masing-masing tidak terfikir bahawa COVID ini akan berubah the whole landscape of our business. Tak boleh bekerja, ordering barang lambat, harga berbeza, lepas tu ada yang kena tutup. So maksudnya semua terkejut. Tetapi ingat, apa yang kita terkejut itu dah berlaku ketika Mac 2020 sehingga mungkin Jun, sehingga Disember. Kita tak perlu terkejut lagi sekarang ni, dan kita tahu dah. Jangan kita menganggap bahawa kita akan balik kepada normal awal before March 2020. Kita kena menganggap bahawa benda ini akan berterusan sehingga Disember 2020. Jadi, segala perubahan, segala operasi, segala perjalanan syarikat sudah dianggap seolah-olah anda masuk ke syarikat baru, mempunyai staf minda yang baru, mempunyai skop tugas yang baru, mempunyai parameter ekosistem yang baru. Itu yang kita kena pentingkan. Jadi kalau ada masa, esok ke hari ini ke malam ini, link dengan staf anda. Duduk dengan staf anda, berbincang. Terangkan kepada mereka bahawa now, we need to survive. Sekarang ni tahap survival. Bukan syarikat nak untung banyak. Kalau syarikat kita boleh rugi sedikit pun dah bagus. Daripada rugi banyak, kita nak minimize our losses. Maksudnya kita dah rugi, tapi kita nak minimize our losses dan kita mungkin untung sedikit untuk survive. Dalam keadaan sekarang, kita bukan bercakap tentang untung yang banyak. Kita bercakap tentang adakah kita boleh survive, adakah kita boleh teruskan lagi. Kerana kalau kita ada staff kita ada keluarga, kita juga nak menjaga periuk nasi kita untuk membantu mereka menjaga periuk nasi mereka. So now it's all about survival. Bukan soal sama ada untung banyak, nak buat sana sini. Boleh, certain area memang ada, memang membuat keuntungan yang banyak. Tetapi kita melihat kepada kebanyakan syarikat mempunyai kesan dan impak yang cukup buruk dan kita kena kukuhkan dan utuhkan lagi perjalanan kita. Itu yang saya nak cuba terangkan. Dan akhirnya apabila kita panggil fasa ke-6 ni, selepas kita membuat, kita transformkan syarikat kita, kita membuat transformasi, kita membuat implementasi, tapi kita kena evaluate dan juga kita kena menilai semula. Kita buat perancangan. Of course tidak akan betul 100%. Tapi kita tengok balik dekat mana ada kelemahannya, kita betulkan. That's why evaluating proses ini, monitoring proses ini perlu dilaksanakan. Berbalik kepada Islam. Setiap hari kita solat 5 waktu. Setiap hari kita akan evaluate diri kita. Subuh aku mungkin tak bagus, aku tak berapa khusyuk. Aku betulkan balik dekat Zuhur. Kita betulkan lagi. Apa yang lemah dekat subuh, kita betulkan kat Zuhur. Zuhur kita improvekan lagi ketika Asar, Maghrib, Isya, mungkin ketika tahajud. So we always has to improve. Di dalam bisnes sebenarnya, kalau kita lihat ya, konsep total quality management, punctuality, kaizen, continuous improvement, semua itu adalah konsep-konsep Islam. Konsep Islam ini yang telah di-westernize kan, mengatakan ini, kita buat quality. Islam mengatakan quality. Nak solat pun, ambillah wuduk dengan sempurna. So it's all about quality. Islam tentang quality. Punctuality. Kita pernah dengar kan? Saya selalu cakap, ini tak boleh pakai ni. Ini janji Melayu. Lihat pada bulan puasa. Melayu ke, 7.31 nak buka puasa, 7.28 tu dia dengan makanan, dengan air sirap, dengan selasih semua. Maksudnya, kalau kita nak punctual, kita boleh buat. Soal janji Melayu tak boleh nak punctual, bagi saya itu semua tipu. Kalau kita nak, kita boleh. Semua ada cakap, tak apalah buka puasa 7.31, aku sejak lagi pukul 9 baru nak buka. Tak ada. Kita on the dot. Samalah juga dengan imsak. Tanya, imsak berapa minit lagi? 1 minit. Ready semua. Maksudnya kita boleh. So, tidak wujud janji Melayu. So, samalah juga dengan bisnes. Staff janji pukul 10 lah kita masuk. Jadi maksud di sini, evaluating konsep Islam, kaizen, continuous improvement, laksanakan.
total quality management. Buat sesuatu dengan kualiti. Mungkin syarikat kita tidak besar. Kita tidak mempunyai satu bisnes yang mungkin berjuta-juta, tetapi kita membuat dengan berkualiti. It's all about quality. Berbalik-balik pada Islam. Kualiti wuduknya, kualiti syarikat kita. Lepas tu bagaimana punctuality, effort, usaha. So benda-benda ini adalah nilai-nilai murni yang kita boleh adaptasikan di dalam syarikat kita berdasarkan lunas-lunas Islam. Itu penting. Tetapi ramai menganggap bahawa bisnes lah, marketing lah, perancangan lah, Islam. Islam adalah ibadah. Kalau kita niat daripada awal bahawa aku pada hari ini aku nak melangkah, aku nak berdoa, aku nak buat satu sesi ini adalah ibadah, aku nak membuat yang terbaik. Kerana ini merupakan infak aku. Selain aku dapat keuntungan syarikat, aku niat nak infak. Kita mungkin tidak ada harta, kerana bentuk derma itu tidak semestinya berbentuk harta. Niat kita memberi kata-kata yang baik, niat kita untuk bercakap benda yang baik, niat kita untuk infak ilmu. So apabila kita nak buat meeting dengan staff kita, memang staff kita itu staff kita, tetapi kita niat nak infak ilmu, kita niat nak membuat benda yang baik, itu merupakan ibadah dan pekerjaan kita merupakan satu platform untuk kita kutip pahala. Tapi kalau kita buat salah, itu juga merupakan platform kita untuk mengutip dosa. Rasuahnya, tipunya, under table-nya, nak pergi kautim sana, kautim sini, masih perjalanan benda yang sama. Mungkin mendapat keuntungan yang berjuta-juta, tetapi tidak menggunakan lunas-lunas Islam. This is business re-engineering. Kita kena tengok dari segi keuntungan mengikut Islam, ada keuntungan yang tidak mengikut Islam. So ini merupakan paksi syarikat anda dan anda yang boleh tentukan ke mana arah tuju. Tapi ingin saya ingatkan bahawa apabila kita cakap pasal rezeki, pasal keuntungan, usah kita melihat keuntungan dollar and cent. Yes, physically, secara logiknya dollar and cent. Tapi kita orang Islam dollar and cent dan keberkatan. Dollar and cent dan keberkatan. Kerana bagi kita, berkat, keberkatan, rezeki kita itu bukan hanya datang daripada duit. Kadang-kadang kita usaha, keuntungan syarikat kita mungkin cukup-cukup makan. Tetapi Allah beri keberkatan. Allah beri rezeki kepada kita melalui anak yang sihat, ketenangan yang kita ada, kebolehan kita nak solat 5 waktu bersama keluarga. Itu rezeki. Memang tak, it is not translated into money di depan kita. Tapi pada akhirat, itulah saving kita akhirat. Tapi kita mengatakan, tak boleh lah, aku ada masa begini-begini. So ingat, dollar and cent and keberkatan dan rezeki yang datang daripada kita tidak semestinya datang daripada satu yang tangible, yang kita boleh nampak. Datang daripada masa kita rasa tenang, kita ada masa membaca Al-Quran, kita dapat rasa bahawa aku tak stres. Kita dapat duit berjuta tapi kita rasa stres. Ada setengah mendapat ketenangan, dia kata Alhamdulillah. So ingat, rezeki dan keberkatan itu tidak datang hanya dengan monetary form. Bukan hanya satu benda yang tangible, harta, kereta, rumah, dapat income, no. Kita dalam Islam, apabila kita mulakan dengan niat yang betul, kita ada benda lain, ini baru saya nak sebut. We re-engineer our niat. Instead of we re-engineer our business alone, we re-engineer our niat. Kerana kita, apabila niat kita betul, kita bercakap our outcome is not in this world. Kita bercakap outcome kita di akhirat kelak. Selain daripada kita re-engineer business kita tambah. Sebagai orang Islam, Muslim, kita nak re-engineer our niat. Okey, dahulu aku macam ni. Aku kerap kali buat macam ni dengan COVID ni. Mungkin Allah berikan satu rahmat kepada aku. Apa yang berlaku pada syarikat aku juga mungkin boleh berlaku pada diri aku. Aku sekarang ni sihat. Mungkin esok kita jadi tak sihat. So ini merupakan re-engineer niat. So apabila kita re-engineer niat ke arah benda yang lebih bagus, so insya-Allah bagi saya, perjalanan hidup kita ke arah membawa syarikat kita pun satu bagus, ke arah diri kita membawa diri kita kepada Allah juga lebih bagus. Okey, saya rasa pada hari ini itu saja yang saya mampu memberi sedikit perkongsian. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala
yang buruk itu pasti daripada saya. Sekiranya ada apa-apa pertanyaan, sekiranya ada apa-apa kemusykilan, sila kontak moderator solusi, dan insya-Allah kita akan cuba membantu setakat yang kita mampu. Dan saya doakan tuan-tuan dan puan-puan serta para penonton sekalian agar semua sihat, stay safe, ikut SOP. Kita jangan katakan kita takut Allah, kita tak takut virus. Kalau macam tu, kejap lagi pergi ke zoo negara, beli tiket masuk dalam kandang harimau. Saya tak takut dekat harimau, saya takut dekat Allah saja. Pergilah. So kita jangan buat macam tu. Kita ikut proses-proses lunas-lunas yang betul. Kalau kerajaan dah suruh SOP, SOP lah. So kita mengambil inisiatif. So sekali lagi terima kasih kepada pihak Serusi dan juga terima kasih kerana diberi peluang ini. InsyaAllah sekiranya ada masa kita berjumpa lagi dan sekiranya ada ruang, saya akan terus menulis untuk kolom urus kepada syarikat, kepada majalah Serusi. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam Cik Azad. Okey, saya rasa kita ada beberapa soalan yang mungkin kita boleh bincangkan dengan Cik Azad selepas ini. Jadi kita berehat sebentar ya Cik Azad. InsyaAllah. Baik, okay. Jadi kita sambung balik. Okey. Majalah Solusi berwajah baru. Pengisian lebih menarik. Boleh dibaca secara pantas. Lebih banyak info. Dapatkan Satu Rumah Satu Solusi. Terbitan Telaga Biru. Bacalah yang betul. Kami bermohon kepadamu, ya Allah, lindungilah kami, selamatkanlah kami, sejahterakanlah kami. Allahumma inni a'udhu bika minal barasi wal junun والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Okey, kita kembali semula bersama Encik Azad untuk perkongsian berkenaan dengan urusan bisnes ketika COVID. Okay. Jadi saya cuba lihat beberapa komen yang ada. Ada persoalan. Okey, ada rakan pendengar kita menyatakan soalan. Ya, daripada Jamilah. Tuan Azad, bagaimana nak cari bisnes yang sesuai pada musim pandemik tanpa perlu modal yang tinggi? Silakan Cik Azad respon. Okey, terima kasih. Berdasarkan soalan Puan Jamilah Muhammad Nordin ini, saya bukan katakan ini jawapan yang tepat, tapi ini merupakan salah satu daripada cara untuk kita melihat. Pertama sekali, bisnes yang sesuai, carilah bisnes yang paling dekat dengan diri kita yang kita minat. Kerana dalam buat bisnes ni, akan ada kadang-kadang benda yang stres dan sebagainya. Sekiranya kita membuat benda yang kita tak minat, berlaku sesuatu, kita mudah feel demoralized atau down. So berbalik kepada soalan itu, antara benda yang mudah dibuat sekarang ini adalah pertama dropship apa-apa produk yang kita boleh buat. Tapi yang antara benda yang penting anda lihat di community di sekitar anda tu, bila kata community tu,
kita boleh melihat komuniti di dalam 30 km radius lah biasanya ya. Sama ordering makan, kambing perap dan sebagainya. So biasanya ordering itu akan berlaku di antara maksimum 30 km radius lah. Kalau macam KL tu 20 km radius tu dianggap okey, tapi di luar daripada KL, Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan sebagainya, biasanya orang membeli barang lebih kurang dalam 15-20 km. Tetapi kalau ordering barang lain, mungkin alat makeup dan sebagainya, itu jauh lah. Tapi normally kita tengok dalam komuniti kita, apakah keperluan komuniti kita. Itu yang pertama. Yang kedua, melihat sesuatu yang anda mampu buat. Kalau dekat rumah tu, masakan dan sebagainya yang anda mampu buat. Tapi apa yang saya lihat sekarang ni, dengan berlakunya konsep online jualan yang mudah dan banyak stokis-stokis dan juga dropshipper, anda boleh melihat satu produk-produk yang mana mampu support local community. Itu lebih penting. Tapi macam orang perempuan ni yang biasa kita lihat, makanan, tudung, slimming, apa produk-produk kecantikan, ini benda berlaku dengan begitu cepat. So itu antara cadangan saya sebab Puan Jamilah boleh melihat kepada keperluan wanita. Kerana wanita ni mempunyai kuasa membeli dan keinginan yang tinggi. Jadi anda boleh lihat, anda boleh tanya diri anda sendiri. Di dalam COVID ni, ramai orang main phone ataupun pegang TV tengok Go Shop. So orang akan membeli dengan benda-benda simple. Dan orang nak membeli benda simple ni, benda-benda yang tidak perlu memikirkan pembayaran yang tinggi. Kalau biasanya harga RM50 ke RM1 yang ke bawah tu orang mampu buat contohnya. Lebih tu mungkin orang berfikir. Kalau setakat satu beli RM30, RM50, apa benda tu macam okeylah. So itu antara cadangan saya, melihat komuniti, kemampuan membeli ataupun purchasing power di sekitar komuniti anda within 30 km radius. Lepas tu anda pilihlah dropship ataupun agent stokis yang anda mampu buat. Itu stokis. Sekiranya anda nak buat bisnes sendiri, mungkin daripada rumah, masakan apa yang anda boleh buat, pilih masakan yang simple dan innovate masakan tu. Ingat, masakan yang simple tapi innovate. Contohnya, mungkin nasi goreng sushi ke. Orang Malaysia, trend dia sekarang ni, dia suka benda yang agak pelik. Pisang goreng, cheese. Apa benda perlu ada coklat, perlu ada Oreo, perlu ada cheese, lepas tu letaklah mozzarella ke apa benda. So benda-benda tu instigate, macam kita lihat orang perempuan ni suka. Jadi bagi saya itu benda yang mungkin Puan Jamilah boleh buat. InsyaAllah saya harap menjawab sedikit ya. Terima kasih. Lain Alif? Okey, terima kasih Cik Azad untuk respon tadi. Jadi soalan kedua, ni saya tergerak hati nak tanya sendiri. Okey, apa pendapat Cik Azad tentang kaedah bisnes MLM yang didakwa tidak terkesan pun dengan PKP ni, bahkan ramai yang join. Apa komen Cik Azad dari segi cara bisnes dia tu? Okey, bagi saya MLM ini ada dua kategori orang menyertai MLM. Satu memang mereka hardcore daripada dulu, dan kenapa PKP ini ramai orang mendapat menjoin MLM kerana mereka tak tahu nak buat apa. It is all about trial and error. Maksudnya mudah, MLM ni mudah, bayaran kosong ataupun tidak ada bayaran, mereka join jadi member, mereka cuba mendapat keuntungan. So bagi saya memang betul, dari segi kita tengok ramai yang join MLM dan bisnes-bisnes yang mudah. Jadi kenapa wujudnya begini? Kerana apabila kita duduk di rumah, kita memang tak ada kerja dan kita cuba mencari pendapatan. Dengan nak cari pendapatan yang mudah, join MLM lah. Ini adalah faktor-faktor yang memudahkan sistem MLM ini mendapat perhatian. Tapi yang running daripada dulu memang betul. Tetapi ini kita panggil newcomer, new entrance. Mudah nak masuk. Masuk aje lah. Kadang-kadang satu orang tu 5-6 MLM dia masuk itu, ini. Sebab apa? Join free. Kadang-kadang bayar RM10. Beli produk, dia kata, beli produk untuk aku first pack RM50 je. Kalau aku tak nak jadi lepas ni pun, okey aku dapat benda tu. Itu antara faktor-faktor yang memudahkan. Itu pandangan saya lah, Alif. Terima kasih Cik Azad untuk respon itu. Okey, jadi setakat ni tak ada rakan kita yang menonton dari Palam, Puncak Alam. Alhamdulillah. Saiful, terima kasih Tuan Saiful mendengar. Stay safe Tuan Saiful. Okey, lepas tu insyaAllah setakat ni kita ada lagi, mungkin akan ada yang komen-komen selepas pada sesi live ni. Mungkin nanti kalau ada masa nanti Cik Azad mungkin boleh respon, insyaAllah. Terima kasih Alif. Sama. Jadi secara tak sedar kita dah hampir sejam dah kita ke udara. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Cik Azad dapat sedikit sebanyak
membantu ataupun kita kata apa, spark kembali idea untuk kita susun kembali bisnes yang kita dah buat dan terkesan akibat PKP baru ni. InsyaAllah kalau ada rezeki lagi, insyaAllah kita akan jemput Cik Azad sekali lagi untuk berkongsi. Terima kasih banyak Cik Azad. Okey, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Azad. Jadi untuk rakan-rakan yang tidak berpeluang bersama live bersama kami, jangan risau, boleh lagi tengok selepas ini di secara offline. InsyaAllah sama-sama kita dapatkan manfaat daripada perkongsian ini. Okey, itu saja untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.